Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terbaik sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak bagaimana sambutan, bagaimana rakyat ya berbilang bangsa bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini ya selepas solat Jumaat, Datuk Seri ya mendapat ya begitu ramainya rakyat yang mahu bersalaman, ya mau mengambil kesempatan untuk bergambar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan selepas solat Jumat itu juga Datuk Seri ditanya oleh para wartawan ya berkaitan dengan isu-isu panas yang dimainkan oleh para pembangkang pemfitnah nasional ya, khususnya geng-geng sapu bersih ini. Jadi menarik sahabat semua untuk kita lihat apa yang sebenarnya berlaku sejak ketibaan, dan juga akhirnya ya Datuk Seri ditanya oleh pihak wartawan. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini bersama-sama sahabat-sahabat semua. Datang itu. Sini sekejap. Sabar. Relax. Datuk Seri kat depan ni. Oke guys, ini adalah Ya Allah, Datuk Seri. Datuk Seri. Sedih dah duduk dan melutut ini ha. Sabar. Assalamualaikum Datuk Seri. Berkenaan SPRM Siti Ilham Tower. Ya. Dia SPRM menjalankan tugas dia. Ya. Dan tidak mengira kedudukan, sebab itu saya sebut Tun ke Tan Sri. Kalau tidak nanti kritikannya apa? Yang ikan-ikan kecil ini ditangkap. Yang kepala-kepala tak boleh disentuh. Bila disentuh masih ada yang pertahankan. Dan gunakan pengaruh dan media, terutama media sosial untuk pertahankan. Biarlah siasatan dibuat. Dia rahsia umum. Seorang yang menggondol kekayaan begitu besar,
biar ada siasatan. Jadi supaya pemimpin jangan dilihat sebagai melindungi ya, perasaan-perasaan besar. Jadi itu tanggungjawab SPRM, jalankan tugas siasatan. Dan jangan buat tafsiran. Setiap kali kita sentuh orang besar, maknanya ada muslihat. Jadi kalau orang kecil yang ribuan kita sentuh, tak ada apa-apa. Jadi sistem apa macam tu. Kita bukan mewakili satu sistem yang bobrok. Sistem kita mesti menunjukkan contoh keberanian untuk bertindak kepada perasuah besar. Apakah ia benar atau tidak, biarlah proses dijalankan dan kemudiannya Badan Kehakiman memutuskan. Baik. Sorry, will the government reconsider the agreement for MLFF highway concession as there are claims that it's monopolistic and overpriced? We will go through a normal process. There is no basis whatsoever to assume that the process will be through a negotiated tender. No. We will have to go through a proper process, transparent, as we have already made it clear. So what about the 2021 agreement made with the YTL? We will have to relook at the whole process, whether the process will fully adhere to. Okay? Terima kasih. Difahamkan petang ini ada pengumuman itu berkenaan dengan tarif elektrik. Ada berita baik untuk rakyat ke? Semua beri, kalau pengumuman tentang penyasaran subsidi itu baik untuk rakyat. Ada satu hal yang saya nak sentuh. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ucapan kepada penjawat awam di Jabatan Perdana Menteri dan mengupas ayat Quran surah Al-Kahfi yang bermula dengan nahnu nakhussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sehingga akhir. Kemudian cerita surah Al-Kahfi itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sampaikan bahawa pada masa itu sistem dan kerajaan dan raja yang zalim itu penyembah berhala ditolak oleh orang beriman, termasuk 7 pemuda ini yang kemudian berlindung di gua. Saya kata ada juga cerita yang disampaikan oleh golongan Nasrani dalam bidang itu. Dan pada masa itu tentunya mereka ini mengikut, kalau beberapa kitab tafsir, penganut agama Nasrani, itu kita sebut sekarang Kristian, tetapi yang tauhid. Sebab itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, yang percaya bertuhan. Tetapi bila ditanya oleh salah seorang ustaz di Terengganu, dia kupas tanpa mendengar. Terus dia kata pemimpin besar ini jahil dan keliru dan menyesatkan. Jadi dan mengatakan orang-orang ini orang Kristian. Baca, dengar konteksnya. Dan kita seorang pendakwah jangan terburu-buru ikut sentimen politik. Ini masalahnya. Kalau ikut sentimen betul dari segi semangat agama, pertama, semak dulu kenyataan itu benar atau tidak. Keduanya, fakta itu benar atau tidak. Kalau tidak, boleh tegur saya boleh betulkan. Okey. Nah, ini sebagai peringatan supaya jangan ada, sebaik saya kita sebut golongan Nasrani, mana ada? Tak betul. Sebelum Islam, surah Kahfi itu Allah sampaikan cerita itu kepada Nabi Muhammad SAW tentang anak-anak muda yang kuat imannya. Wassalamualaikum. Terima kasih. Kau ambil kau minta baiklah Pak Ai. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia sedikit ulasannya berkaitan dengan perkara yang panas ya, Menara Ilham. Mungkin sahabat-sahabat semua tahu berkaitan dengan Menara Ilham ini yang telah ya disita oleh pihak SPRM. Dan menurut ya berita juga bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menyita Menara Ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi yang terletak di Ibu Negara menurut laporan media. Bangunan pencakar langit itu dimiliki bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin yang juga teman rapat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi memetik sumber daripada CNA,
yang rapat dengan Daim sebagai berkata tindakan militer itu dilakukan hari ini. Semua berkata tindakan itu dibuat selepas toko kooperatif itu enggan mematuhi arahan SPRM untuk mengisytiharkan pegangan kewangan miliknya dan juga keluarganya. Daim dikatakan tidak mengikut arahan dan juga engkar untuk membuat mahu untuk mengisytiharkan ya kewangan miliknya dan juga keluarga beliau. Jadi menurut Sene juga tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti penggubahan wang haram yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997. Dan urus niaga itu dikatakan melibatkan Renong Berhad dan United Engineer Malaysia Berhad. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi agak mengejutkan kita. Jadi inilah ya individu-individu yang sedang disiasat melalui penyitaan ini juga disebabkan kerana ingkar arahan daripada pihak SPRM panas-panas. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen ya. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.